Okey, baik, kita mulakan dengan kelas kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Baik, kalau dengar suara bunyi kereta ke motor ke apa semua tu, boleh minta maaf Sebab rumah Maulid memang flat tepi jalan raya. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak buat hari ni. Apa yang Maulid nak buat hari ni. Okey, yang pertama Maulid nak share screen tentang PowerPoint. PowerPoint tentang yang Maulid nak buat tentang apa? Okey. Ni dia. Muallim sediakan slide PowerPoint untuk kita belajar hari ni. Tu dia. Okey. Jadi tajuk ni kita dah belajar dah. Jadi muallim ulang balik sebab kita nak buat aktiviti. Jadi tak tekan lah antum nak buat aktiviti. Antum tak ulang kaji dulu. So maknanya supaya antum jawab aktiviti tu antum tak blur lah. Okey, jadi kita masih lagi dalam bab 1. Pelajaran 1 dengan bab 1 tu sama tau Fatih. Pelajaran 1, bab 1 sama. Okey. Unit 5, minggu lepas unit 4. Minggu ni unit 5. Okey, dia ada sampai unit 6 bab 1. So kita berada di unit 5. Okey. Apa tajuk unit 5? Iaitu Islam membetulkan agama samawi terdahulu yang diseleweng. Mesti semua tertanya-tanya kan. Malim, apa benda tu samawi? So kita tengok pengertian kat bawah orang tengah sujud tu. Pengertian agama samawi. Agama samawi tu maknanya agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Okey. Agama apa agak-agak? Agama apa? Agama Kristian. Agama Islam. Muaz, agama Islam. Okey. Kenapa jadinya agama selain agama Islam? Kerana pengikut-pengikut Nabi tersebut menyeleweng menjadikan Islam itu bermacam-macam. Kristian lah, Hindu lah, Buddha lah, Yahudi lah. So sebenar-benarnya Allah turunkan agama kepada Nabi-Nabi hanyalah Islam. Jadi kalau dalam kepala Anas, Nabi macam mana datangnya agama Yahudi, agama Kristian dan semua tu? Itu adalah kerana pengikut Nabi-Nabi tersebut. Okey. Jadi mana akan senaraikan. Yang manakah pengikut Nabi yang ekstrim? Sampaikan ada agama-agama lain selain daripada agama Islam. Mari kita tengok. Okey, itu sebagai pendahuluan. Apakah itu agama samawi? Agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi. Okey, seterusnya. Okey. Okey, ayat Al-Quran. Okey, kita pergi kepada ayat Al-Quran dulu. Antum kalau antum tak nampak, antum boleh zoom kan? Zoom. Okey, Fatih. Fatih baca dia punya bahasa Melayu dia. Okey. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Okey, bagus. Jelas bacaan daripada Fatih. Jadi ayat ini daripada surah An-Nahl. Okay, ayat 36.
Ayat ini Allah menerangkan yang Allah beritahu setiap zaman, setiap masa dan setiap kurun akan ada satu umat yang dua orang diberi cara hidup. Yang pertama adalah orang yang diberi petunjuk. Okey, dalam masa yang sama ada juga orang yang berdusta lah. So maknanya baik dan buruk. Zaman Nabi Isa ada yang baik, ada yang buruk. Zaman Nabi Ibrahim ada yang baik, ada yang buruk. Setiap zaman ada baik, ada buruk. Untuk apa Allah buat macam tu? Untuk kamu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Nabi-Nabi. Okay? Setiap baik mesti ada buruk. Setiap buruk mesti ada terbaik. Jadi, kalaulah kita hidup di zaman Nabi Muhammad ni, zaman Nabi Muhammad dengan zaman kita, jaraknya dah berapa tahun? Dah 1442 tahun. Kita zaman Nabi Muhammad kan. Takkanlah zaman Nabi Muhammad ni ada baik je semua. Tidak. Okay? Yang jahat pun ada juga. Okay? Untuk apa Allah buat macam tu? Untuk kamu lihat di muka bumi ini, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Nabi-Nabi. Itu adalah penerangan tentang agama Samawi. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, antum kena ingat slide ni, antum kena baca, kemudian sekejap lagi Mak Lin akan bagi link dekat komen, dekat bahagian chat. Antum kena tekan untuk kita buat aktiviti. Okey. Baik. Para nabi yang Allah turunkan agama Islam dan pengikut-pengikutnya menyeleweng. Ini adalah antara nabi-nabi yang membawa ajaran Islam kemudian diseleweng oleh pengikut-pengikut dia. Nabi yang pertama, nabi apa? Nabi yang pengikutnya adalah yang diseleweng, Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim masa zaman Nabi Ibrahim tu dikelilingi Kaabah banyak apa dikelilingi Kaabah, apa yang banyak? Kafe. Banyak berhala, banyak patung berhala dekat keliling Kaabah. Kan? Ingatlah kisah Nabi Ibrahim. Okay. Kemudian Nabi Nuh. Okay, Nabi Nuh ni, bahtera Nabi Nuh sampaikan isteri dan anaknya sendiri tak nak mengikut ajarannya. Okay. Kemudian Nabi Nuh mencipta bahtera yang besar. Siapa je yang naik mengikuti bahtera setelah banjir kilat, setelah air membanjiri zaman tersebut? Umat Islam dan haiwan-haiwan. Haiwan-haiwan pun nak ikut Nabi Nuh kan. Sedangkan isteri dengan anak dia terus dalam kegelapan, kekufuran. Okay. Nabi yang ketiga, Nabi Daud. Okay, Nabi Daud ni dia ada terima kitab daripada Allah berikan kitab kepada dia, iaitu kitab Zabur. Juga diseleweng oleh pengikut-pengikutnya. Yang keempat, Nabi Sulaiman. Okay, yang kelima, Nabi Musa. Nabi Musa ni famous. Nabi Musa ni adalah yang ditentang ataupun dihentam oleh Firaun. Nabi Musa. Last sekali iaitu Nabi Isa. Okey, Nabi Isa ni adalah pencetus pengikut-pengikutnya yang membangkitkan agama Kristian. Nabi Musa, pengikut-pengikut dia mencetus agama apa? Yahudi. Yahudi. Okey. Okey, sebenarnya agama Yahudi tu datang daripada pengikut Nabi Ibrahim lagi. Okey, sebab Nabi Ibrahim ada anak nama Ismail. Okey, Ismail ada anak nama Yaqub. Yaqub ada anak nama Yusuf. Adik-beradik Yusuf tu adalah ada nama Yahuza, ada nama Israel. Okey. So dekat Palestin yang ditentang oleh agama Yahudi tu adalah daripada adik-beradik Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf kan adik-beradiknya ada 12 orang. Kan? Nabi Yusuf adik-beradiknya ada 12 orang. Atau nampak tak mouse Mualim menggerak ni? Nampak? Mualim punya mouse. Tak nampak? Tak. Tak ada? Tak. Tak, Mualim lupa nak cucuk. Duduk tempat. Diam. Nampak mouse ni? Sekejap kenapa? Nampak. Ni mau sana. Anda ingatkan dia masuk sana. Okay, ini adalah antara ni nama-nama ni nanti keluar dalam kepala otak Arisha tu. Arisha tanya Mualim, kenapa Nabi Muhammad tak ada? Sedangkan Nabi Muhammad pun Abu Jahal menentang dia. Ana tak tanya lah. Oh, tak tanya pun. Okey, Mualim teka-teki je lah. Jadi kenapa Nabi Muhammad tak senarai dalam pengikut yang menyeleweng agama? Kerana Nabi Muhammad datang kerana untuk melengkapi agama-agama yang diseleweng oleh pengikut Nabi yang 6. So Nabi Muhammad tidak termasuk sebab Nabi Muhammad datang melengkapkan. Okey. Okay, jom kita teruskan. Ni dia. Alah, dia macam tertulis kat atas ni. Okey, tak apa. Atau nampak tak? Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia yang ni. Menjelaskan kepada manusia tujuan dan matlamat agama yang dibawa oleh semua Nabi. Okey. Arisha, semua Nabi dalam dunia ni yang Allah turunkan, tujuannya dan matlamatnya semuanya sama antara Nabi-Nabi yang lain. Nabi Adam, Idris sampai Nabi Muhammad semua sama. Apa yang sama? Iaitu mengajak manusia menyembah siapa? Allah. Menyembah Allah. Semestinya menyembah Allah. Yang kedua, mengajak manusia menjauhi Tagut. Dia mesti keluar dalam kepala Muaz. Muaz bertanya kepada Mualim, Mualim, tagut tu apa benda? Baru nak tanya. So kita tengok perkataan yang warna biru dekat bawah ni. Apa itu tagut? Muaz baca, tagut adalah segala amalan dan perkara yang melampaui batas dan menyesatkan. Apa yang Muaz faham tentang tagut tu? Dia macam mana? Benda yang terlalu jahat. Benda yang terlalu jahat. Benda yang terlalu jahat, betul, sebab dia melampaui batas. Okey, melampaui batas tu terlalu jahat. Okey, kalau nak tahu macam mana, kalau Muaz nak tahu macam mana melampaui batas dan menyesatkan tu, tengok dalam bentuk gear tu. Ni bentuk gear, bulat gear. Apa orang panggil ni? Gear, betul lah gear. Gear kan? Benda-benda gear ni selalu ada dalam enjin kereta kan. Benda-benda macam ni kan. Ni keretanya, motor. Okey. Yang pertama, apa benda yang melampaui batas? Apa benda yang menyesatkan? Iaitu tagut. Okey. Benda-benda tagut ni adalah benda yang menyembah manusia. Hebat macam mana orang tersebut, hebat macam mana manusia tersebut, yang maha berkuasa hanyalah pencipta kepada manusia tersebut. Okey. Yang kedua, menyembah patung dan berhala. Perkara ini yang selalu diajak oleh nabi-nabi sebelum ni. Semua nabi mengajak bahawa meninggalkan menjauhi tagut, iaitu meninggalkan penyembahan patung dan berhala. Dalam masa yang sama, walaupun kehadiran Nabi Muhammad kepada kita sampailah zaman kita ni jaraknya hampir 2000 tahun kan. Nabi Muhammad datang kan 1442 tahun kan. Sekarang pun masih ada lagi orang menyembah patung
berhala. Masih lagi ada. Kerana apa? Kerana bukannya Nabi Muhammad tak melarang mereka, melarang. Okey, kerana mereka yang memilih untuk tidak beragama Islam ni ialah mereka memilih agama nenek moyang mereka. Okey, mereka memilih agama nenek moyang mereka. Kalau agama nenek moyang mereka sembah patung, so anak-anaknya akan sembah patung lah. Macam tu. Jadi kita bersyukur kerana kita telah dilahirkan sebagai Islam. Yang pertama, perkara taurut, sembah manusia. Perkara yang kedua, sembah patung berhala. Perkara yang ketiga, alamak, Mualim buat dua benda lah. Mualim buat benda yang sama, yang ni dengan yang ni. Sepatutnya menyembah matahari. Ini sepatutnya menyembah matahari. Okay, nanti antum ingat tau. Mualim salah tulis. Selepas sembah patung, sembah matahari. Perkara-perkara taurut tu jenis agama yang menyembah matahari. Mana matahari naik, dia sembah. Dia bacalah dia punya upacara dia. Dia puji-pujilah matahari menyinari hidupku lah apalah masa tu. Menyembah matahari. Orang menyembah matahari ni dia sembah ataupun dia sembah yang agama mereka tu dia sembah waktu siang je. Malam kan tak ada matahari. So dia tak sembah matahari. Dia tak sembahyang lah. Itu cara-cara orang sembah matahari ni. Dia sembah yang siang je. Dia tak sembah yang malam. Okay, yang keempat, mengikut hawa nafsu yang jahat. Kalau ikut hawa nafsu yang jahat ni, macam mana? Macam menipu. Nak lagi senang, macam serai dengan serai. Faham tak? Serai dengan kunyit. Ustaz berapa Mualim? Mana baru masuk? Yang tak bermasuk. Muka surat, kalau buku teks, muka surat 17. Kalau Buka ke buku teks? tak perlu buka pun. Tengok slide Mualim je. Hawa nafsu yang jahat. Contohnya Mualim boleh bagi tahu orang yang lelaki menyukai lelaki, orang yang perempuan menyukai perempuan. Senang kira LGBT lah. PQ+. Okay. Jadi LGBT ni adalah perkara-perkara LGBTQ+. Okay, sikit lagi. Mualim punya slide ni 6 muka surat je. Lepas tu antum kena jawab quiz. Okay. Boleh nak Ismail baca. Ismail penerangan 1 kat sini. Ismail penerangan 1. Ismail baca. Nampak? Agama yang dibawa oleh Rasul terdahulu banyak dipindah dan diseleweng. Antaranya kaum Nabi Isa percaya bahawa Nabi Isa ialah anak Tuhan. Okey. Baik. Apa makna dipinda dan diseleweng? Tahu. Okey, siapa tahu? Dipinda dan diseleweng tu maknanya apa? Dipinda dan diseleweng tu maknanya ditukar dan diubah. Ditukar dan diubah. Maknanya agama yang dibawa oleh Rasul dahulu banyak ditukar dan diubah. Antaranya, siapa yang ubah? Antaranya pengikut Nabi Isa yang mempercayai Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Astagfirullahalazim. Kan? Astagfirullahaladzim. Okay. Kenapa diorang kata macam tu? Sebab diorang kata Nabi Isa kan lahir tanpa bapa. Okay. Mereka teruja dengan Nabi Isa lahir tanpa bapa, tapi dia tak tahu sebenarnya kuasa yang membuatkan, yang menjadikan Nabi Isa itu lahir tanpa bapa adalah itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak mak Nabi Isa? Siapa? Maria. Okay.
Penyelewengan ini berterusan sehinggalah diutuskan Nabi Muhammad. Okey. Semua orang masa zaman Nabi Isa dulu, Nabi Isa antum pernah tengok tak kisah-kisah yang Nabi Isa yang diorang kata Nabi Isa kena salib dan sebagainya. Pernah? Pernah. Kan? Okay. Nabi Isa cuba untuk mencantas benda-benda yang macam tu. Cantas ni maknanya merobohkan, memotong. Okay. Nabi Isa cuba untuk merobohkan tanda-tanda salib dekat zaman dia dulu. Nabi Isa cuba melepaskan orang-orang yang kena salib. Okay. Nabi Isa cuba menutup fitnah yang mereka mengatakan itu Nabi Isa. Sebenarnya yang kena salib tu bukan Nabi Isa. Tapi mereka percaya, mereka melihat wajah lelaki yang disalib tersebut menyerupai Nabi Isa dan diorang sembah Nabi Isa, diorang sembah orang-orang yang kena salib masa tu. Tapi Nabi Isa mampu melakukan dengan zahir je. Pengikut-pengikut zaman tersebut, Nabi Isa tu tidak mempercayai Allah dengan betul-betul, sehinggalah datang Nabi Muhammad yang Allah utuskan untuk memperbetulkan agama yang telah diubah. Faham tak boleh terangkan ni? Faham. Atau boleh nampak tak kenapa Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini? Nampak. Nanti bila Tak pernah nampak tak pernah nampak Nabi lah. tak pernah nampak muka Nabi lah, tapi boleh bayangkanlah kenapa Nabi datang kan. Okey. Penerangan yang kedua. Okey, nak Banat pula lah baca. Arisha baca penerangan nombor 2. Krik 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 krik. Dengar apa? Krik 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 krik. Krik 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 krik. Makan kerupuk krik krik. Muaz lah baca penerangan nombor 2 Muaz. Baru Arisha Muhammad. Begitu balik. Allah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala perkara dalam kehidupan manusia. Ya, meliputi. Yasin baru masuk. Ia meliputi aspek akidah, ibadah, politik, ekonomi, sosial. Malam Yasin baru masuk. Yelah Yasin ni pukul berapa baru nak masuk kelas. Okay. Nabi Muhammad sendiri dia minta ke dekat Allah dia nak jadi Nabi? Dia minta ke dia nak betulkan agama Islam? Dia sedar dia sebagai Nabi dan Rasul apabila malaikat datang berjumpa dengannya. Okey? Nabi datang dekat muka bumi ini bukan datang dengan sendirinya, tidak. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dibantu oleh malaikat-malaikat dan saudara mara, atuk nenek dan sebagainya kan, suku sepapak, adik-beradik. Dan lagi meyakinkan orang-orang dahulu sampailah sekarang, zaman Nabi Muhammad sampailah kita sekarang, iaitu Al-Quran. Al-Quran menjelaskan segala perkara dalam kehidupan manusia. Okay, kita boleh minat dengan hadis yang kat bawah ni. Kalau antum perasan hadis Nabi kat bawah ni, cuba antum tengok. Okay, boleh baca boleh baca sebab kalau antum baca nanti takut antum tak faham. Masuk juga 10 minit. Jadi masuk balik. Masuk balik untuk buat quiz. Okey, dalam hadis Nabi bersabda, bandingan antara aku dengan nabi-nabi terdahulu adalah seperti seorang yang membina rumah, lalu dia memperindahkannya melainkan pada tempat sekeping bata di salah satu sudutnya. Mute dulu. Okay, boleh terangkan ni.
Okay, bandingan antara Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi terdahulu adalah seperti membina rumah dan orang mengindahkan rumah tersebut. Okay, orang mengindahkan rumah tersebut, tapi dekat satu sudut tu ada kekurangan. Dekat satu sudut tu ada kekurangan seperti batu-bata yang tiba-tiba berlubang dekat situ. Batu-batu yang tiba tak cukup dekat situ. Lalu orang ramai mengelilingi rumah tersebut. Kemudian orang ramai bertanya, kenapa kau tak letakkan batu-bata dekat lubang-lubang sudut yang berlubang ni? Kemudian Nabi pun menjawab, akulah seperti batu itu dan akulah penyudah Nabi-Nabi tersebut. Maknanya Nabi nak kata, akulah datang menutupi kekurangan Nabi-Nabi terdahulu. Akulah datang untuk menutupi kelemahan agama Islam, agama-agama yang terdahulu. Nabi sendiri kata dekat sahabat Nabi macam tu. Akulah datang untuk menutupi kelemahan Nabi-Nabi yang sebelum aku. Faham tak? Faham. Okey, seterusnya masa nak habis dah ni. Okey. Ni slide yang terakhir kot. Lepas ni slide dah habis, rasanya habis kot tadi. Lepas ni dah habis dah. Okey, lah. Sebelum kita nak jawab quiz. Okey. Agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi adalah sama matlamatnya. Yang berbeza hanyalah syariat. Okey. Syariat Nabi Muhammad. Tengok belah kiri. Okey. Syariat Nabi terdahulu. Okey. So yang dikatakan berbeza adalah syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi terdahulu. So syariat Nabi Muhammad adalah untuk seluruh manusia, jin dan alam sehingga hari kiamat. Kalau syariat Nabi terdahulu diutuskan untuk satu kaum sahaja. Nabi Sulaiman untuk kaum Nabi Sulaiman sahaja, Nabi Ibrahim untuk kaum Nabi Ibrahim sahaja, Nabi Isa untuk kaum Nabi Isa sahaja. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad, walaupun zaman dia dah habis, Nabi Muhammad pun dah meninggal, sampai bila-bila, sampai hari kiamat lah syariat tersebut diguna pakai. Walaupun untuk manusia, untuk jin pun mengikut syariat Nabi Muhammad. Okay, kalau syariat Nabi dahulu untuk time dia je, Nabi Nuh je lah. Okay. Tak diguna pakai untuk Nabi-Nabi selepasnya. Okay. Yang kedua, ajaran Islam dan Al-Quran dipelihara oleh Allah melalui para ulama. Ulama atau apa dia Anas? Ulama. Ulama tu macam lagi tinggi daripada ustaz. Orang-orang yang berilmu. Ilmu dia sangat-sangatlah power. Ilmu yang betul-betul power. Selalunya orang tua lah, orang tua banyak ilmu. Orang tua yang belajar banyak-banyak kan tentang ilmu agama. Okay, kalau yang syariat Nabi terdahulu pula, ajaran dipesongkan oleh pengikutnya. Tidak ada lagi bentuk asal. Contohnya kitab Injil telah diubah oleh agama Kristian. Kalau Al-Quran daripada zaman Nabi Muhammad sampailah sekarang, memanglah bentuknya berubah daripada ditulis di akad dinding, ditulis dekat batu-batu rumah, ditulis atas daun dan sebagainya. Sekarang dah jadi buku, memanglah dah jadi buku, dah jadi kitab. Tapi isinya tidak berubah. Ayat dia ayat yang sama. Tidak berubah. Tidak berubah. Mana baru masuk? Lain kali masuk je buku 12, Alia. Problem Mualim. Yalah. Problem dah tak ada dah. Okey, kemudian kalau agama ajaran dipesongkan oleh pengikutnya, kalau agama kitab Nabi Isa iaitu kitab Injil telah diubah oleh agama Kristian. Itu dia belajar kan, satu tahun 4 kan. Tukar kepada keris. Tukar kepada keris dah. Bukti Allah memberikan dan meredai
agama Islam tu kepada umat Nabi Muhammad, inilah buktinya. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ini ayat-ayat Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Okey. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Mari berzikir wahai sahabat-sahabatku. Nak berzikir macam mana? Cuba zikir. Raditu billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, maksudnya aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. ingat tak kat sekolah antum buat benda ni time bila? Masa Maturat. perimpunan. Masa maksurat, kemudian masuk ikrar. Masa tu maturat pun ada. Maksurat dan waktu ikrar perhimpunan kan. Raditu billahi rabba wa bil islam dina kan. Itu kalau waktu perhimpunan. Kalau waktu maksurat Tapi ada rindu tak? Ada rindu maksurat. Ada rindu maksurat. Ada rindu perhimpunan. Apabila kita dah tak sekolah ni kan, al-maksurat kita makin dilupakan kan. Kita makin melupakan al-maksurat kan. Sedangkan al-maksurat senang je nak buat. Thank you. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran disediakan oleh Maklim Usman. Okey. Boleh end meeting ni. Antum masuk balik untuk buat jangan ada yang tak masuk Maklim tengok siapa yang tak masuk, Maklim bagi tahu mak ayah dia. Boleh screenshot dulu siap-siap. Screenshot je. Tengok ni muka siapa dia. Maulah sangat Alia tu. Maulah sangat Alia tu. Tengok muka siapa dia ni. Anas, Alia, Olivia, Arisha, Muaz, Kesha, Fatih, Rohani. Rohani pun ada. Kembar. Tapi dia macam tak bercakap. Macam tak buka kamera. Okay. Baik, lepas ni masuk balik untuk buat quiz.